Okey. So untuk A dengan B, apa jawapan dia? A ni darah apa? Saya nak tahu. A ni darah apa? Kita dah belajar dah. Daripada tadi kita belajar. So A ni darah apa? B ni darah apa? Nak hukumkan darah ni. Kita belajar cara hukum darah. So ada apa pandangan? Okay. Darah keluar setelah rahim kosong. Maksudnya lahir anak tu terus darah keluar. Lepas lahir anak darah keluar sampai hari ke-30. Kemudian darah berhenti. Hari ke-50 baru keluar semula darah sampai hari ke-58. Okay. Tak sampai lagi 60 lah. Okay. Jadi darah apa ni? Darah A ni darah apa? Darah B ni darah apa? Okay. Warna oranye ni. A nifas, B haid sebab darah kedua keluar selepas stop lebih 15 hari. Puan apa Rahimah A nifas, B haid. Okay. A darah nifas sebab cukup syarat. Puan Mai. B Puan Siti A nifas. Bagus. Okay. Maksudnya yang A tu betul lah nifas kan. So kira A ni dah tak ada masalah lah. A tak ada masalah. Yang B ni. Okay. Yang B ni. Nifas juga ke ataupun haid? Okay. Nak tahu jawapan dia? Okay, B haid. Bagus. Okay. Nak tahu jawapan dia? Okay. Nak tahu jawapan dia? Kita highlightkan kat sini. Okay. Berhenti. Darah pertama mesti berhenti kurang dari 15 hari. Barulah darah kedua ni dikira nifas. Tapi kalau lebih 15 hari ataupun 15 hari tepat ataupun lebih, maka darah yang seterusnya bukan lagi darah nifas. Okay. Bukan lagi darah nifas. 15 hari je tempoh dia. Okay. 15 hari je tempoh nak keluar darah kedua. Kalau darah kedua keluar sebelum kalau darah kedua keluar selepas berhenti darah pertama ni dan tempoh berhenti darah pertama ni kurang 15 hari, maka darah kedua ni jadi darah nifas juga. Tapi kalau darah pertama ni berhenti lebih 15 hari, yang ini berapa hari? Oh, ini lebih dah 20 hari. Okay, dah 20 hari dah. Kalau lebih 15 hari, maka darah yang seterusnya akan dikira darah haid jika menepati syarat haid. Syarat haid apa? Mesti keluar 24 jam ataupun lebih dan tidak lebih 15 hari. Okey. Jadi ni keluar berapa hari? 8 hari. Bila 8 hari ke dia menepati syarat haid, maka kita hukumkan ia sebagai haid yang pertama selepas bersalin ataupun selepas nifas. Okey, boleh? Okey, dapat tak? Sempat salin tak? Okey. Sesempat je kan? Okey. Dapat Alhamdulillah. Okey, persoalan kedua. Persoalan kedua. Darah nifas keluar. Anak lahir, darah nifas keluar sampai 30. Lepas tu berhenti. Lepas tu keluar pula hari ke 43. Keluar sampai hari ke 61. Allah, sorry.
Okay. Darah nifas keluar daripada air darah keluar. Kantoi pula jawapan ni kan. Darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-30. Lepas tu berhenti. Lepas tu keluar semula daripada hari ke-43 sampai hari ke-61. Baru berhenti balik. Baru berhenti sekali lagi. Okey. Jadi darah apa ini? A darah apa? B darah apa? Okey, cepat. Pemain kata A nifas, B haid. A nifas, B haid. Nifas tu dah biasalah. B haid. Boleh terangkan kenapa B dikira haid? Siapa yang jawab B haid tu boleh terangkan. Siapa yang boleh terangkan kenapa B tu haid? Silap-silap. A dan B nifas. Okey. Ada kata A nifas, B Allah. B 43, hari 43 sampai 60 nifas. Hari 61 haid. Sebab lebih 60 hari dan cukup 24 jam. B kurang 15 hari nifas juga. B kurang 15 hari nifas juga. Okey. Okey, tak apa, Puan Mai. Good try. Bagus. Okey, tapi apa? Nanti kita akan terangkan. B nifas hingga hari ke-60. Selebihnya haid. B nifas hingga hari ke-60. Selepasnya haid. Kenapa ni? Kenapa? Kenapa kira B ni nifas? Kenapa? Mesti ada sebab. Apa sebab dia? Kurang 15. Ya? Apa? B nifas hingga hari ke-60. A dan B adalah darah nifas. A nifas, B nifas hari 43 hingga hari ke-60. 61 istihadah. A nifas, B nifas until hari ke-60 dan haid hari seterusnya. A nifas, B tu saya rasa 43 hingga 60 nifas. Sebab tempoh berhenti tak lebih 15 hari. Mungkin 60 ke 61 tu darah haid sebab 24 jam. Entahlah Ustaz, susah soalan ni. Allah. Aduh. Tak apalah Abang Naimah. Bolehlah tu kan. Okey. Kurang 15 hari sebab kurang 15 hari. Okey. Bismillah menjawab. Kurang 15 hari tempoh berhenti tu Ustaz. Okey tak? Okey, faham Puan ini, faham. 61 istihadah. 61 hingga 63. Mana datang 63 ni? Mana boleh dapat 63? Puan Mai macam mana boleh dapat 63 tu? Nifas 43 sampai 58. First time dapat sampai 58 ni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 15 hari. Aisyah Umairah. Aisyah Umairah kata 43 sampai 58 sebab 15 hari. Haid hari 59 sampai 61 istihadah. 43 sampai 58 haid sebab 15 hari haid. Hari 59 sampai 61 istihadah. Bagus, pendapat yang bagus. A nifas, B haid dan istihadah. Terbabas. Macam-macam. Okey, tak apalah. Okey. Saja je nak test power. Okay. So, semua betul. Semua betul. Okey. Saya nak bagi tahu kat sini, semua betul. Yang A lah, yang A. Yang A ni semua betul. Yang B ni. Yang B ni. Yang B ni semua salah. Okey. Yang B semua salah.
Apa hukum dia kalau salah? Okey, kalau Ustaz kata salah, okeylah, salah lah kan. Orang kata part 3 salah, part 3 nifas sampai 58 salah, part 3 nifas sampai 60 salah, 61 haid salah. Okey. Kenapa? Macam mana boleh salah? Okey, kita tengok satu-satu. Kita kata nak anggap darah seterusnya itu, darah yang keluar kali kedua itu adalah darah nifas, mesti suci Kurang. darah pertama ni, suci pula. Berhenti darah pertama ni berapa hari? Mesti kurang daripada Kurang 15 hari. Jadi ini berapa hari dah? Ini 13. 13. Betul ke 13? Okey. 13 hari. Okay. Menepati tak syarat pertama? Tak. Menepati syarat pertama. Syarat kedua, nak anggap yang ini, yang darah kedua ni adalah nifas, mesti darah tersebut berhenti sebelum darah pertama berhenti kurang 15 hari. Itu syarat pertama. Nak anggap darah ni darah nifas. Syarat kedua, darah kedua berhenti sebelum Selepas. Syarat dia mesti berhenti sebelum hari ke 60. 15. Hari ke 60. Ingat tak syarat tu? Oh. Okay, kita U-turn balik. Okay, kita U-turn balik. Okay, ni. Untuk mengira ataupun menghukumkan darah yang keluar, darah kedua ini adalah darah nifas, syarat pertama mesti keluar, syarat pertama mesti darah pertama ni berhenti kurang daripada 15 hari. Syarat kedua, darah kedua mesti berhenti sebelum hari ke-60. Darah kedua berhenti sebelum hari ke-60. Itu syarat kedua. Darah kedua mesti berhenti sebelum hari ke-60 ataupun tepat-tepat 60 hari. Tepat-tepat hari ke-60 tu. Tak apa. Tapi jangan lebih. Okey, persoalan saya sekarang ni darah yang keluar semula pada hari ke-43 menepati tak syarat pertama? Menepati tak? Syarat pertama? Yes, sebab darah pertama ni berhenti kurang 15 hari. Syarat pertama lepas. Okey, lulus. Syarat kedua, darah yang kedua ni mesti berhenti sebelum hari ke-60. Sekarang ni dia berhenti hari ke berapa? 61. 61. Jadi dia tak pas syarat kedua. Jadi darah apa? Apa kita nak hukum? Okey, bila jadi macam ini, darah ni dikira darah haidnya telah melebihi hari ke-60. Okey, telah melebihi 60 hari. Maka wanita ini dikira istihadah ketika nifas. Bila istihadah ketika nifas, maka kita kena belajar lagi akan datang dalam tajuk istihadah ketika nifas. Okey, sebab darah ini telah bercampur, sama ada darah ini kita tak boleh nak hukum sekarang. Kita kena belajar dulu.
Sebab dia ada kemungkinan sama ada darah ini sebahagiannya nifas, sebahagiannya istihadah, ataupun sebahagiannya nifas dan sebahagian ataupun kesemuanya istihadah. Okey. Itu kita kena belajar dalam bab istihadah, ya, sama ada sebahagiannya nifas, sebahagian lagi istihadah ataupun kesemuanya istihadah. Boleh faham? Boleh dapat? Saja je nak buka sikit. Nak buka sikit supaya kita mahir ni dua-dua ni. Syarat dua-dua ni mahir kan. Okey, boleh Khalisa boleh, semua mesti boleh lah kan, insya-Allah. Okey. Seterusnya, syarat yang terakhir. Okey, kita nak berhenti dah ni. Syarat yang terakhir, darah nifas keluar dalam lingkungan 60 hari sahaja. Dan tidak lebih daripada itu. Tempoh 60 hari bermula sebaik saja rahim kosong dari kandungan. So syarat keempat syarat keempat. Okay, syarat keempat. Mesti keluar dalam tempoh 60 hari dalam tempoh. Ataupun kita panggil dalam lingkungan lah. (60 hari bermula dari setelah rahim kosong. Okay. Jadi yang keempat, syarat yang keempat, ya Khalisa. Khalisa ada tulis kat atas kan. Okay. Syarat keempat apa? Syarat keempat, darah tu mesti keluar dalam tempoh 60 hari sahaja bermula dari rahim kosong. Rahim kosong je dah start dah kira 60 hari. Dia keluar dalam tempoh tu je. Darah nifas ni mesti keluar dalam tempoh tu, sama ada sikit ataupun banyak ataupun macam-macam lah. Sama ada sikit ataupun lama, kejap ke. Yang penting tak lebih daripada 60 hari. Tak lebih daripada 60 hari. Kalau contoh lah contoh. Ramai orang perempuan keliru kan. Ni saya bagi contoh pertama. Okay. Contoh pertama, baby lahir daripada hari pertama. Keluar darah. Sampai hari ke-50. Okay. Cara apa? Nifas. Darah nifas. Kenapa? Sebab dia keluar dalam tempoh ataupun dalam lingkungan 60 hari. Iaitu daripada hari pertama, 60 hari itu dikira daripada baby lahir sampai 60 hari. Jadi darah ni keluar tak lebih daripada 60 hari. Dia keluar sampai sini je. Keluar sampai hari ke-50. Maka kesemuanya nifas. Okey. Kemudian contoh lain. Okay, baby lahir. Kemudian keluar darah. Lepas tu putus. Keluar. Lepas tu putus. Keluar. Lepas tu putus. Darah keluar putus-putus. Contohnya kan. Pertama kali keluar sampai hari ke-10. Lepas tu keluar semula daripada hari ke-20 sampai 30. Kemudian keluar balik hari ke-40 sampai 50. Ini contoh lah, contoh. Okey. Ini contoh. Okey. Siapa boleh hukumkan darah-darah ni?
Darah apa ni? A, B, C. Darah apa tu? Cuba. Kita nak betul-betul faham ni kan. Darah putus-putus. Tapi tak lebih lagi 60 hari. Tak lebih lagi hari ke-60 ni. Tapi darah tu putus-putus. Keluar kejap, berhenti kejap. Keluar kejap, berhenti kejap. Kanisa kata mungkin nifas. Tak apa, itu pandangan, satu pandangan. Bagus, ada pandangan daripada Khalisa. ABC nifas sebab berhenti dalam tempoh 15 hari dan tidak lebih 60 hari. Bagus. Puan Rahimah. Semua nifas sebab gap kurang 15 hari dan dalam tempoh 60 hari. Bagus. Bagus. Masya Allah. Pertama sekali, syarat nifas pertama apa? Mesti keluar selepas rahim kosong dari kandungan. Confirm. Dia keluar lepas rahim kosong. Syarat pertama lepas. Syarat kedua apa? Lupa pula syarat kedua. Mesti keluar selewat-lewatnya sebelum 15 hari. Sebelum berlalunya 15 hari selepas rahim kosong. Okay. Mula keluar. Ni mula keluar bila? Hari pertama tu keluar. Baby lepas bersalin, baby keluar je terus keluar. Okay, syarat kedua dia lulus syarat kedua. Okey, syarat ketiga. Kalau berhenti kan keluar semula darah. Darah keluar lepas tu berhenti keluar semula darah. Ini berhenti keluar semula darah. Tempoh berhenti tu kalau kita nak anggap yang ini nifas, tempoh berhenti ni mesti kurang daripada 15 hari. Yang ini penting. So kita kira tempoh berhentinya berapa hari? 10 hari. 15. Yang ini pun 10 hari juga. Jadi lulus syarat kedua dan dia berhenti sebelum darah seterusnya ini. Yang kedua dan ketiga ni berhenti sebelum hari ke-60. Maka dia lulus syarat ke-3 dan syarat ke-4 atas ni. Dia keluar dalam tempoh, semua darah ni keluar dalam tempoh ataupun dalam lingkungan 60 hari, tak lebih. Maka kesemuanya nifas. Bagi tepukan sikit untuk diri sendiri. Ramai yang jawab betul ni kan? Masya Allah. Okay? Alhamdulillah. Boleh faham kan? Tapi kalau darah ni, darah las ni, kalaulah darah las ni berterusan keluar, daripada hari ke-40, berterusan keluar sampai 65 contohnya. Maka berlakulah di sini istihadah ketika nifas. Kenalah belajar bab istihadah ketika nifas pula. Okay, boleh nampak kan? Boleh faham? Boleh nampak? Okay, cukuplah tu. Okay. Yang tadi ada yang bertanya darah tiba-tiba darah keluar macam mana? Darah keluar selepas anak dah keluar tapi darah tak keluar. Jadi macam mana nak kira hari nifas? Itu kita belajar nanti. Sebab kiraan nifas ni ada dua. Satu kiraan daripada segi hari, satu lagi kiraan daripada segi hukum dia. Okey. Nanti insya-Allah kita akan belajar hari apa? Hari ni hari Sabtu. Kita akan belajar hari Rabu depan insya-Allah. Betul Rabu depan kan? Selasa Selasa. Macam ni? Oh yelah Selasa betul. Bila pula Rabu kan? Minta maaf ya Ustazah Selasa depan insya-Allah kita jumpa, kita akan bincangkan macam mana nak kira nifas ni. Nak kira hari dia dan nak kira hukum pula. Tu berbeza tu. Jadi itu penting sangat. Sangat-sangat penting. Kita akan belajar yang itu dan kita akan belajar darah nifas tak keluar sebelum bersalin. Darah nifas tak keluar sebaik saja bersalin, darah nifas tak keluar.
So kita akan belajar yang itu, dan kita akan belajar darah nifas mula keluar beberapa hari sebelum salin haid. Actually kita dah belajar dah pun, tapi kita akan tengoklah daripada kitab, daripada buku kita akan tengok sikit-sikit. Tapi secara kesimpulannya kita dah belajar dah pun sebenarnya. Tapi perlu kita lihat satu persatu supaya kita lebih faham. Okay? Lebih faham, lebih praktikal. Okay? Jadi minta maaf lah kalau rasa-rasa ada yang kata ataupun ada yang rasa kita belajarnya lambat ke kan. Lambatnya lah belajar. Ustaznya tanya satu-satu dia tanyanya. Dia tunggu pula tu jawapan daripada peserta semua kan. Saya buat ni tuan-tuan perempuan, okay? Bukanlah untuk kepentingan diri saya sendiri tak. Okay? Saya buat ni, ini adalah satu kaedah. Okay? Satu kaedah yang saya lihat hasil dia. Okay? Yang saya lihat hasil dia, alhamdulillah. Ia sangat-sangat berhasil bila mana kita belajar dengan praktis. Bukan saya yang praktis, tapi pelajar-pelajar sendiri praktis. Okay? Saya akan lebih bertanya, akan lebih menguji pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar sendiri mahir dalam ilmu ni. Saya tak nak saya mengajar, saya boleh faham kan? Lepas tu tanya semua faham tak? Alhamdulillah faham kan. Bila buat sekali tercungap-cungap semua kan. Tak nak macam itu. Bila kita faham, dia dipanggil macam madrasah. Okay? Madrasah kita susun sama-sama, kita fahamkan ilmu ni sama-sama supaya bukan saya seorang je boleh mengajar akan datang, tapi semua yang belajar akan boleh mengajar pada masa akan datang. Bukan mengajar satu pun, mengajar anak-anak, tolong kirakan untuk diri sendiri, kirakan untuk anak-anak kan, untuk menantu kan. Ramai yang saudara-saudara dekat kita ni, ramai yang memerlukan ilmu tu. Okay? Siapa yang jadi cikgu, selalu pelajar-pelajar tanya, Ustazah, saya ni macam mana Ustazah keluar lebih 15 hari ni? Keluar macam ni, macam mana pula? Kan? Jadi, kita semua kena belajar untuk diri sendiri dan untuk orang lain juga. InsyaAllah, mudah-mudahan satu persatu kita belajar ni, sikit-sikit dan praktik. Orang kata apa? Saya pegang satu je. Practice make perfect. Macam gitu. Orang putih lah sikit kan. Practice tu akan membuatkan satu perkara itu jadi sempurna. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan practice kita ni, kita lebih memahami, kita lebih menguasai ilmu ni. Okey, terima kasih semua atas kesudian bersama kita pada malam ini. Terima kasih juga pada pihak penganjur semua. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang belum like page saya, sudi-sudilah untuk like, singgah ke page kami ya. Page Az-Zawiyah Education. Tengok-tengoklah page tersebut. Banyak ada kelas ngaji, ada kelas ada kelas cik wanita, bahasa Arab kan. InsyaAllah kita akan buka kelas bahasa Arab untuk dewasa pula lepas ni. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Apa nama dia?